الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم قلوبنا مفتوح العاملين واجعل أعمالنا خالصة بوجهك الكريم ووجه معلومة تعليمة ذكر وتذكير والحق والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير واتباع مرضاتنا وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين الأليم. Ketahui olehmu akan bahawasanya wujud itu sifat nafsiyah namun, dan qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah itu sifat salbiyah namun, dan kudrah iradah ilmun hayah sama' basar kalam itu sifat ma'ani namun, dan qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun itu sifat ma'nawiyah namun. Wala musannif rahimahullah ta'ala. Sambung lagi dalam pengajian kita Majmu' Salafi Rasail karangan Tuan Muhammad Guru Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Taha. Sambungan daripada membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita telah pelajari dalam perbahasan yang lepas, iaitulah 20 sifat yang wajib dan juga 20 sifat yang mustahil. Dan kemudian yang sebelum daripada ini kita pelajari iaitulah sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sifat harus? Itulah sifat yang harus bagi Allah Ta'ala pada akal, itulah menjadikan dan menyadakan mungkin. Itulah apa disebut mengadakan atau berbuat mungkin atau meninggalkan mungkin. Jadi itulah yang termasuk daripada perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita telah bahaskan pada yang lepas dalam soal perkara harus ini, di sana ada beberapa permasalahan yang biasa ditanya. Itulah antaranya berkaitan dengan irsal Rasul. Pengutusan Rasul adakah wajib bagi Allah ataupun harus bagi Allah Ta'ala? Kita huraikan apakah hujah yang menyatakan bahawa harus bagi Allah tidak menjadi wajib bagi Allah untuk mengutuskan Rasul. Begitulah juga dalam masalah yang kita sebutkan, iaitulah salah wal aslah, baik dan melakukan perbuatan yang lebih baik. Maka itu juga sebagaimana kita bicarakan bahawa ia harus bagi Allah, tidak menjadi wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekalian perkara sama ada baik ataupun buruk, semuanya adalah daripada perbuatan Allah. Hakikatnya adalah perbuatan Allah.
tidak ada pun daripada perbuatan makhluk yang memberi bekas, memberi kesan daripada perbuatan tersebut. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, namun di sana beradab kita kerana di sana ada taklif yang Allah akan letakkan ketika mana kita memilih itu. Maka itulah nak menghukum kepada kita supaya kita bila mana memilih yang salah, kita menghukumkan kita yang memilih perbuatan tersebut, nak kesalahan ataupun kesalahan tersebut. Dan bila mana kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita meletakkan itulah anugerah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita telah bicarakan pada yang lepas. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, kita sambung lagi dalam bicaraan kitab ini, risalah yang pertama, apa yang disebutkan tentang seterusnya. Itulah disebutkan oleh pengarang, ketahui oleh, mana kamu kena tahu akan bahawasanya wujud itu sifat nafsiyah namun. Jadi wujud ni adalah sifat yang pertama yang kita bicarakan. Maka nama bagi sifat wujud itu adalah diletakkan oleh ulama mutakallimin, nama dia adalah sifat nafsiyah. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kerana apa disebutkan sifat nafsiyah? Nafsi ini kenapa diletakkan namanya sifat nafsiyah? Kerana sifat tersebut menunjukkan kepada diri, kepada zat, kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah nama dia sifat nafsiyah. Menunjukkan dia. Makna boleh bila sebut kata sifat wujud, dia tuju kepada diri zat itu sendiri. Maka kerana itulah namanya itu sifat nafsiyah. Dan dia termasuk daripada perkara yang amrun i'tibari. Apakah amrun i'tibari? Adalah sekira-kira perkara yang difahami dan dierti pada akal kita sahaja. Bukan boleh dilihat dengan mata tidak, tetapi difaham pada akal. Seumpama kalau kita sebutkan yang kita telah bicara lepas, umpamanya kalaulah botol ini ada ke tidak sifat wujud bagi dia? Ada. Di manakah wujud bagi botol tersebut? Tak ada tempat yang kita ditunjuk pada wujud tersebut. Kerana boleh, kerana sekalian apa yang kita tunjuk, maka semuanya adalah botol. Di pada botol tersebut. Tak tunjuk di atas, itulah botol. Tunjuk di atas lagi ialah tunjuk kepada botol. Sekalian tersebut semuanya menunjuk kepada diri botol. Tapi sifat wujud itu ada atau tidak ada? Tunjuk di mana wujud tersebut? Tak boleh nak tunjuk. Sebab apa? Sebab yang kita tunjuk itu diri kepada botol. Tetapi perkara tersebut adalah perkara yang difaham makna pada akal kita bahawa wujud itu adalah pada diri botol itulah. Dan wujud itu tertuju kepada tiga botol. Selagi mana diri sesuatu itu ada, maka wujud itu adalah. Itulah nama dia amrun i'tibari, sekira-kira faham pada akal kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, maka itulah disebut dengan sifat nafsiyah, nama dia. Dan juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kemudian disebut dan qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, itu sifat salbiyah namun. Jadi pembahagian pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Pembahagian kedua iaitulah sifat salbiyah. Apakah sifat salbiyah? Sifat yang nak menafikan yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada berapakah sifat tersebut? Ada 5. Pertamanya qidam, keduanya baqa, ketiganya ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, keempatnya qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dan kelimanya wahdani. Apa yang nak difahami tentang sifat salbiyah? Sebagaimana kita sebutkan tadi, dia menafikan yang tak layak bagi Allah. Seumpama kita sebut qidam, kenapa dia termasuk dalam sifat salbiyah? Kerana apa yang kita nafikan di situ ialah Allah Ta'ala ada permulaan. Maka kerana itulah kita menyebut Allah itu qidam, kerana nak menafikan ada permulaan bagi Allah. Maka wajib yang kita sebut apa dia? Bila mana menyatakan Allah itu tidak ada permulaan, itulah kita menafikan ada permulaan, yakni kita berpegang Allah Ta'ala itu adanya dengan tidak ada permulaan. Itu
itulah masuk kepada sifat salbi. Begitu juga sifat baqa, apa yang kita nafi ada perakhiran, menafi ada perakhiran, kerana itulah kita berpegang dengan maksud baqa apa ya? Tidak ada perakhiran bagi ada Allah Ta'ala. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, apa yang dimaksudkan qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu Allah Ta'ala tidak berkehendak, tidak berkehendak kepada yang menjadi, dan juga tidak berkehendak kepada zat. Apa yang tidak nafi di situ, ialah berkehendak kepada sesuatu, itulah yang kita nafi dalam perbahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Begitu juga mukhalafah, apa yang diartikan mukhalafah, yang difahami tentang mukhalafah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, itulah kita nak menafikan Allah itu bersamaan dengan sesuatu yang baru. Maka Allah itu tidak bersamaan sama sekali, tidak bersamaan sama sekali dengan sesuatu yang baru. Begitu juga wahdaniyah, apa yang kita nak nafi, itulah nak menafikan berbilang pada Allah. Maka menafikan berbilang, kerana itulah kita beriktikad Allah itu tidak berbilang-bilang pada zat, sifat dan juga perbuatan. Jadi inilah yang disebutkan dengan sifat salbiyah. Maka kerana itulah ulama meletakkan nama itu sifat salbiyah. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia disebutkan lagi seterusnya pembahagian ketiga, dan qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, itulah sifat ma'ani namanya. Jadi nama kepada pembahagian ketiga itulah sifat ma'ani. Ma'ani yang berasal daripada perkataan makna. Apakah makna? Itulah sifat yang disebut wujudiyah, sifat yang dibangsakan ada. Mana kalau sebut kata ada, ini perkara yang yasihu ayyu, perkara yang dibolehkan dilihat. Manakala Allah Ta'ala buka hijab, boleh tengok. Itulah yang dimaksudkan sifat yang wujudiyah. Maka kerana itulah nama dia sifat ma'ani, itulah jamu' daripada jamu' ni maknanya plural, plural daripada kata asal singular ni dah apa dia? Iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma'nan. Makna itulah pluralnya, manakala ma'ani itulah singular. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, maka sifat ma'ani nama dia tersebut. Kerana apa dia? Kerana sekalian sifat tersebut qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar dan kalam, itu adalah sifat yang disebut sifatul wujudiyah. Sebab itu kalau kita melihat di dalam setiap pentarifan, pengertian kepada sekalian sifat ma'ani tersebut, semuanya dimulakan dengan apa dia? Sifatul wujudiyatul qadimatul qaimatul bidatihi ta'ala. Dimulakan dengan bahawasanya sifat itu wujudiyah. Itulah sifat yang masa ada, qadimatun yang sedia kada, qaimatun yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Inilah yang disebut tentang sekalian daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala di dalam sifat ma'ani tersebut. Jadi sebab itulah qudrah diterjemahkan dengan berkuasa ataupun berkuasa. Tidak ada masalah kita nak terjemah berkuasa pun tak apa, berkuasa pun tak apa, kerana dirujahkan dengan berkuasa tersebut supaya lebih memberikan faham, dan supaya tidak dapat kita membezakan yang manakah yang disebut dengan sifat yang ada di zat Allah Ta'ala dengan samarah kepada sifat, mana hasil daripada sifat tersebut. Apa disebut Allah Ta'ala itu kenapa diterjemah dengan berkuasa? Supaya kita memahami dalam Quran. Dikata tersebut, bila mana dikatakan Allah itu ada sifat berkuasa, maka dengan sifat berkuasa itulah Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa mengadakan atau menyatakan. Maka berkuasa itu ada di zat Allah Ta'ala. Berkuasa itu adalah dipanggil samarah kepada sifat tersebut. Samarah kepada sifat tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana itulah diletakkan sedemikian. Umpama biasa kita bagi contoh seorang bila mana dia ada dan penyapu dengan menyapu, maka penyapu itu diri sesuatu tersebut yang ada. Menyapu itulah perbuatan daripada sifat dan daripada penyapu tersebut. Jadi seorang menyapu dengan penyapu. Jadi
Bila mana diletakkan sedemikian, kita faham menyapu itu perbuatan samar daripada sesuatu, perbuatan tak daripada penyapu tersebut, manakala penyapu itu diri sesuatu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana itulah diterjemahkan, ada sebahagian para ulama menterjemahkan dengan huruf P tersebut supaya jelas dalam memahami tentang perbezaan di antara sifat tersebut yang ada di zat Allah Ta'ala dengan hasil daripada sifat tersebut. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itulah nama dia sifat ma'ani, maka qudrah itulah diterjemah dengan berkuasa ataupun berkuasa, iradah itulah yang disebut dengan berkehendak ataupun menentukan, ilmun itulah pengetahuan ataupun mengetahui, hayat itulah berhidup ataupun yang hidup, yang hidup, sama itulah pendengar ataupun disebut yang mendengar, dan basar itulah yang melihat, melihat, ataupun yang terakhir sekali disebut kalam, itulah berkata ataupun berkata-kata. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pembahagian tersebut namanya sifat ma'ani. Dan kemudian yang terakhir sekali disebutkan pembahagian yang keempat, itulah qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu namanya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah namanya. Kenapa nama sifat ma'nawiyah? Itulah sifat yang melazimi daripada sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala. Lazim ada sifat qudrah, maka hal kelakuan ataupun hal keadaan tersebut mempunyai kepada sifat qudrah, mempunyai sifat berkuasa. Begitulah juga disebut alim, sifat ilmun, maka melazimi kaunuhu ta'ala alimun. Itulah keadaan Allah itu yang mengetahui, dan juga hayyun, dan begitulah seterusnya sampailah kepada kaunuhu ta'ala mutakallim. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala, begitulah empat pembahagian disebutkan kepada kita, dan sekalian daripada pembahagian tersebut dia adalah memberikan kemudahan dalam kita memahami tentang perbahasan sifat tersebut. Bukan memberikan kita lebih susah nak memahami tidak, tetapi dia adalah memberikan kemudahan dalam kita memahami tentang perbahasan daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan seterusnya bermula qudrah. Qudrah iradah itu ta'alluq oleh keduanya dengan sekalian mungkin. Anak sebut ta'alluq. Apakah ta'alluq? Itulah perkara yang menuntut ataupun tugas kepada sifat, ataupun perkara yang menuntut kepada sifat tersebut. Jadi apa disebut qudrah iradah ini ta'alluq oleh keduanya dengan sekalian mungkin, ataupun kita sebut fungsi. Selain pada fungsi tuntutan ataupun perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja kalau kita sebut, maka tugas kepada qudrah iradahnya pada, iaitulah dengan sekalian mungkin. Tugas dia adalah pada sekalian mungkin. Perkara apa mungkin ni? Perkara yang harus ada, harus jadi. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Maka qudrah iradah ini dia sepakat sama ada nak mengadakan ataupun nak mengadakan. Dan qudrah itulah yang mengadakan, dan yang tak qudrah itu akan mengikut dengan apa yang telah ditentukan oleh iradah Allah Ta'ala. Maka kerana itulah disebut oleh Al-Imam As-Sanusi dalam matan dia, Al-Qudratu wal-iradatul muta'alliqatani bijami'il mumkinati. Qudrah dan iradah itu dia berta'alluq, yakni tugas dia yang menuntut ke atas dia, iaitulah bijami'il mumkinat, iaitulah kepada sekalian perkara mungkin, perkara yang harus ada harusnya. Kita ada hari ini, kenapa ada kita hari ini? Qudrah Allah yang mengadakan, dan qudrah Allah yang mengadakan tersebut mengikut dengan ketentuan iradah Allah, dan iradah Allah Ta'ala tersebut menentukan kita ni ada adalah berdasarkan kepada ilmu yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia bersangkut paut di antara satu sama lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala, itulah asas kita sebut tentang sifat qudrah iradah, dia bertanduk kepada sekalian mungkin. Dan sama basar itu tanduk oleh keduanya dengan sekalian yang mawjud. Saya tak berai panjang dalam soal ini, kalau kita nak bahas dia panjang.
Ya, macam dalam soal ta'alluq ni, kalau disebut dalam kitab-kitab yang lain disebutkan bila mana tentang qudrah iradah ni, dia ada pula pembahagian ta'alluq ni. Qudrah dia ada 7 ta'alluq secara tafsiri, dan di atas jalan ijmal ada 2 ta'alluq. Dalam darjah sifat iradah di sana dia ada 2 ta'alluq pula. Jadi kita tak huraikan panjanglah dalam soal ni sebab dia ada fardhu kifayah. Dan kalau kita ni biasa ulang 3-4 kali insya-Allah, maka sangat baik kalau kita nak memahami dan kita nak pakar sungguh dalam memahami tentang ilmu kalam atau ilmu yang disebut usuluddin. Sangat penting kita memahami dan belajar. Tapi secara asas umumnya ia perkara yang bukan terlalu penting untuk kita bagi orang awam kan. Maksud tidaklah sampai perlu memahami dengan sungguh dalam soal ta'alluq tersebut. Yang asal ni adalah kita sebut memahami sifat yang wajib tersebut, kita faham sungguh tentang sifat dan kita tahu apakah makna kepada sifat tersebut, dan juga kita dapat boleh mendatangkan dalil kepada sifat. Itulah asas bagi Quran. Itu dalam kita memahami dalam kitab ini dia sebut asas saja. Dan asas saja dia sebut perkara yang wajib, yang kemudian yang mustahil, dalil kepada apa yang kita buat. Itu asas. Adapun perbahasan yang lain berkaitan dengan ta'alluq bersama dia sekalian tersebut, itulah perkara yang disebut fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Orang yang nak menguasai dan nak mengetahui pakar dalam bidang tersebut dia kena faham dah. Tapi kalau kita tak sekadar untuk melepaskan fardhu ain, cukup dengan apa yang kita sebutkan tadi. Perkara yang wajib ni apa dia yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mustahil, dan kita tahu dalil kepada sifat tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka saya sebutkan secara tidak mendalam tentang sifat ta'alluq tersebut. Ta'alluq bagi sekalian sifat tersebut, qudrahnya ada beberapa ta'alluq yang disebutkan tadi. Di atas dalam ijmal ada 2, di atas dalam tafsiri ada 7, dan ada sebahagian pandangan mengatakan 8. Maka itu adalah di antara perbahasan yang agak dalam. Dan begitu juga sifat iradah dia ada 2 ta'alluq juga, maka kita tak huraikan perkara tersebut. Kita ambil asas sahaja, itulah disebut ta'alluq. Ini tugas atau perkara yang untuk kepada qudrah iradah ini adalah sekalian mungkin. Itulah asasnya. Dan seterusnya disebut dan sama basar itu ta'alluq oleh keduanya dengan sekalian yang mawjudah. Makna sifat sama bagi Allah, pendengar dan melihat bagi Allah, tugas dan perkara yang menuntut ke atas sifat tersebut, iaitulah sekalian mawjudat. As-sam'u wal basaru wa ta'alliqani bi jami'il mawjudat. Dalam matan yang tadi, makna sama dan basar bagi Allah Ta'ala, ia perkara yang menuntut ke atasnya, iaitulah dengan sekalian perkara yang ada. Maksud apa di sini? Pendengar dan melihat bagi Allah itulah dengan bahasa sekalian, asalkan perkara itu ada, sama ada perkara itu qadim ataupun yang baru, ia adalah perkara yang nyata pada pendengar dan melihat bagi Allah Ta'ala. Kita semua ni semuanya nyata, setiap perbuatan kita, tak terlepas satu saat pun kita daripada apa yang kita buat itu, melainkan semuanya dalam pengetahuan, dalam melihat dan pendengar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terintah dalam hati ke duduk mana-mana sekalipun, tak ada orang lihat, sekalipun tak ada apa manusia tahu apa yang kita buat, tetapi bila orang tersebut dia tahu Allah Ta'ala itu sifatnya sama dan basar, dia takkan sekali-kali buat perkara yang Allah Ta'ala buat. Sebab apa? Sebab dia tahu sekalian tersebut tidak ada sekalipun manusia yang mana tahu sekalipun, tetapi Allah Ta'ala mengetahui, Allah memandang dan Allah melihat daripada apa yang dilakukan. Kerana itulah disebut ta'alluq bagi sifat sama dan basar itu muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Kita yang ada ni semua nyata pada Allah. Perkara sedalam-dalam, sekecil-kecil perkara di dunia ni, asalkan perkara itu ada bunyi ke tak ada bunyi, boleh dilihat ataupun tak boleh dilihat, jauh ataupun dekat, semua nyata pada Allah. Tak terlepas satu pun, melainkan semuanya tidak dengan sifat pendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan yang berahmati dan dikasihi Allah Ta'ala. Orang yang sebenar-benar mengenali tentang sifat sama basar ini, tentu dan pasti dia tidak akan melakukan perkara tersebut, kerana dia tahu bahawa sekalian perkara yang dilakukan tersebut semuanya ada dan di dalam ilmu Allah, semuanya adalah daripada melihat dan pendengar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kemudian disebut dan ilmu kalam itu ta'alluq oleh keduanya itu dengan sekalian yang wajib seperti zatnya dan segala sifatnya, dan sekalian yang mustahil seperti yang bersekutu dengannya, dan sekalian yang jaiz seperti segala makhluk. Maka sifat ilmu dan sifat kalam pula, itulah sifat yang mana dia bertanduk kepada sekalian yang disebutkan, itulah wajib, mustahil dan harus. Nah, wajib, mustahil dan harus, dia bertanduk pada sekalian wajib, mustahil dan harus. Pada apa dia? Sifat ilmu dan sifat kalam. Apa maksudnya? Maka dalam ilmu Allah Ta'ala sekalian wajib, Allah Ta'ala tahu sekalian yang wajib. Apa yang wajib itulah zat dan sekalian sifatnya. Yang mustahil, Allah Ta'ala tahu perkara yang mustahil, itulah bersekutu ataupun perkara yang mustahil. Kita sebutkan apa dia? Allah bersamaan dengan baharu ataupun sekalian sifat yang mustahil bagi Allah. Semua itu Allah Ta'ala tahu. Dengan maksud tahu apa dia? Perkara tersebut tentu tidak ada sama sekali. Itulah maksud tahu perkara yang mustahil. Dan begitulah juga perkara yang harus, Allah Ta'ala tahu juga di dalam ilmu Allah Ta'ala. Dengan maksud perkara itu harus ada dan harus ada. Itulah maksud di dalam ilmu. Dan sifat ilmu tersebut dia bertanduk kepada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Nah, ketiga-tiga tersebut semuanya masuk dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga kalam. Kalam tersebut dia adalah ta'alluq dilalah yang nak menunjuk dengan apa yang tahu daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui yang wajib, yang mustahil dan yang harus, maka Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca itulah dengan sifat perkata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam ayat yang berkaitan dengan wajib, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan kamu itulah yang satu. Itulah perkara yang wajib. Maka bila mana perkara yang wajib tersebut Allah Ta'ala menunjukkan di dalam ayat tersebut. Begitulah juga perkara yang mustahil ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kana fihima alihatun illallah lafasada. Sekiranya kalau ada dua Tuhan berbintang pada Tuhan, ada Tuhan yang selain daripada Allah di dunia ini, maka saya lafasada, habis binasa seluruh alam. Maka itu nak menunjuk tentang perkara yang mustahil dizahirkan, ditunjukkan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Dan dalam sifat berkata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga sifat yang harus, perkara yang harus di dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala Tuhan kamu tersebut, Tuhan itulah yang mana menjadikan dan dia yang memilih, sama ada nak mengatakan ataupun nak menyatakan. Maka itulah yang menunjukkan bahasanya perkara yang harus di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, itulah disebutkan kepada kita sekalian yang mustahil itulah seperti mana bersekutu dengan Allah, dan sekalian yang jaiz seperti segala makhluk ini. Maka itulah yang termasuk dalam ilmu dan apa yang telah dikata oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kita dah bahas dalam panjang tentang sifat kalam tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, bila kita bicarakan tentang ta'alluq secara umum ataupun secara ringkas sahaja, kalau kita sebut panjang, dia agak panjang. Ta'alluq sifat qudrah iradah itu mungkin satu kelas. Sifat sama basar mungkin satu kelas. Ini kita sebut secara ringkas sahaja. 6 daripada sifat tentang sifat ma'ani tersebut secara ringkasnya dia berta'alluq tadi sebagaimana kita sebut qudrah iradah, ta'alluq juga dia pada mungkinat. Sifat yang disebut dengan sifat sama basar itulah sekalian yang ada maujudat, dan sifat kalam dan ilmu itulah sekalian yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Itulah secara asas disebutkan. Wallahu a'lam. Habis dibicarakan tentang sifat, dan sifat itulah berkaitan dengan ta'alluq bagi sifat. Kemudian kita ambil sedikit lagi disebutkan syahdan. Syahdan sekalian aqaid al-iman yang tersebut itu masuk ia pada kata kita la ilaha illallah. Kerana makna Tuhan itu kaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya kepada, maka tak kala adalah kayanya Jalla wa Azza daripada tiap-tiap barang yang lainnya itu, maka mewajib ia baginya akan sifat istighna, dan itulah wujud qidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis,
qiyamu ta'ala binafsih, sama' basar kalam, sami'un basirun mutakallimun. Ini perbahasan berkaitan dengan apa dia? Itulah kalimah yang disebut dengan la ilaha illallah. Nah, yang terhimpun di dalam kalimah la ilaha illallah itu hakikat sekalian yang kita pelajari 50 sifat. Itulah 14 sifat yang bersangkut paut dengan Allah, 9 sifat yang bersangkut paut dengan Rasul. Dia masuk dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya sekalian tersebut dia masuk dalam kalimah tersebut. Jadi 41 itu dia masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Ataupun mungkin kalau kita jumpa dalam kitab yang lain mungkin lebih daripada tersebut. Ada yang mungkin disebut dengan 53, ada yang disebut dengan 68. Maka sekalian tersebut kita perlu lihat dan kita kena lihat. Ada kita kena tahu apakah sebab ulama menyusun sedemikian ada sampai lebih daripada angka sedemikian. Ada hujah-hujah yang masing-masing dan semua itu benar. Kerana semua itu adalah menunjukkan bahawasanya dalam kalimah la ilaha illallah itu dia termasuk dalam sifat yang dipelajari. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalimah la ilaha illallah disebut itulah nama dia aqaidul iman. Maka makna kepada kata Tuhan itu la ilaha illallah. Kadang-kadang orang bila sebut kalimah la ilaha illallah yang sekadar dia faham apa dia? La ilaha illallah itulah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sekadar itu sahaja. Itu hanya terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Namun makna yang kita nak fahami tentang kalimah tersebut, apa makna dia sebenarnya? Itu terjemah sahaja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La itu apa dia? Ilaha apa dia? Illallah itu apa dia? Semua itu kita kena faham dengan baik. Barulah difahami dengan makna sebenar daripada kalimah yang sentiasa kita tahlil la ilaha illallah. Maka kalimah la itulah kita menafikan. La nafiyah menafikan. Tak menafikan pada sekalian. Ilaha, apakah ilaha itu Tuhan? Tuhan mana yang kita nafi? Tuhan mana yang kita nafi kalimah la? Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala, kalaulah difahami dengan maksud tidak ada Tuhan, yakni kita menafikan Tuhan, yakni Tuhan yang mana kita sebut. Nah, yang mungkin kebanyakan orang disebut dia ada Tuhan tersebut dengan maksud Tuhan yang orang lain semua, yang agama lain semua. Ada sebuah ada sebuah batunya, ada sebuah kita sebut mataharinya, ada sebuah lembunya, ada sebuah binatannya, ada sebuah sebitnya. Macam-macam orang sebuah tersebut yang kita sebut. Maka dia sebutkan apa dia? Dia kata la ilaha itu tidak ada Tuhan, yang Tuhan itulah kita tak. Maka hakikatnya adakah sedemikian makna ilaha itu? Tidak sedemikian. Bukan itu kata yang kita nafikan pada kalimah ilaha itu. Bukan yang kita nafikan pada yang disembahkan pada perkara yang lain selain daripada Allah. Kerana apa dia? Kalimah ilaha itulah dengan maksud apa dia? Tuhan, yakni Tuhan yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Tuhan yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Jadi kita menafikan la ilaha itu tidak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Apakah sifat ketuhanan? Ini kita faham. Sifat ketuhanan dia ada dua. Yang pertamanya itulah al-mustamaniyan kulli ma siwahu, dan yang keduanya wa muftakiran kulli ma adahu ilaihi. Jadi nak dikatakan Tuhan yang mana dia bersifat dengan sifat ketuhanan, iaitulah mesti dia itu kaya daripada yang lain. Dengan maksud apa dia? Dia tidak berhajat kepada yang lain. Dan keduanya mestilah sekalian semua yang lain berhajat kepada dia. Al-muftakiran kullu ma'adaihu ilaih, itulah semua sekalian yang lain berhajat pada dia. Maka barulah dikatakan dia Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi kalaulah dia tidak ada sifat ketuhanan dua tersebut, boleh dikatakan Tuhan ke tidak? Tak boleh kata Tuhan. Tak boleh nak dikatakan Tuhan. Sebab mestilah nak dikatakan Tuhan dia bersifat dengan sifat ketuhanan. Itulah dia kaya, yang dia tidak berhajat kepada yang lain, dan yang lain semua berhajat pada dia. Jadi kalau yang dikatakan tersebut Tuhan yang lain, yang dikatakan mana matahari itu atau binatang itu atau sesuatu yang lain, adakah dia bersifat sebagaimana disebutkan tadi sifat ketuhanan? Tidak. Tidak.
sama sekali. Sebab itu tak boleh dikatakan Tuhan. Dan kalimah la ilaha itu bukan kita nafikan Tuhan tersebut. Sebab apa? Sebab dia bukan sendiri dah Tuhan. Kenapa nak nafikan? Sebab dia memang dia bukan Tuhan. Maka kalimah la ilaha itu apa dia kita masukkan? Tidak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yakni yang kaya, yang lain semua berhajat pada dia, melainkan Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan kalimah la ilaha illallah. Jadi apa yang berahmati dan dikasihi Allah Ta'ala, ini kita akan sebut sambung sedikit lagi pada akan datang. Perbahasan ini dia terpanjang sedikit. Dan kenapa boleh keluar yang ada 50 sifat, dia terkandung daripada sifat uluhiyah tersebut. Iaitulah dua sifat yang kita sebutkan tadi, sifat kaya dan juga yang lain semua berhajat pada dia. Maka barulah boleh dikatakan Tuhan. Kalau dah dia tidak ada dua sifat tersebut, tidak boleh dikatakan Tuhan. Macam mana nak dikatakan dia tersebut Tuhan, sedangkan dia sendiri pun berhajat yang lain? Nah, dia berhajat kepada yang lain. Macam mana nak dikatakan dia tersebut Tuhan, sedangkan yang lain tak berhajat kepada dia? Maka tak boleh dikatakan Tuhan. Maka Tuhan tersebut dalam kalimah ilaha yang kita lafazkan tersebut ialah Tuhan yang bersifat dengan sifat Tuhan. Itulah dia kaya dan yang lain semua berhajat pada dia, barulah dikatakan Tuhan. Maka kalimah la ilaha itu tidak ada Tuhan yang sedemikian yang kita sebutkan tadi, yang bersifat dengan sifat ketuhanan, melainkan Allah Ta'ala yang bersifat yang bersifat dengan sekalian sifat ketuhanan tersebut. Jadi inilah yang kita akan sebutkan dalam perbahasan yang akan datang, insya-Allah, yang menjadikan kepada kita memahami kenapa boleh keluar ada sifat-sifat yang kita sebutkan dan tidak yang kita belajar. Itulah 20 sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Maka semuanya hakikatnya dia terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat memahami tentang memahami tentang ilmu yang bersangkut paut dengan mengenal Allah SWT dan asbab daripada kita memahami dan mempelajari daripada ilmu ini, menjadikan kita dalam hal yang sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala dan sentiasa mengikut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah apa yang berahmati dari dikasihi Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Muhammad dan juga Allah memberikan kekuatan untuk kita istiqamah dalam ilmu agama Allah SWT sampailah kita bertemu dengan ajar kita, insyaAllah. Dan mudah-mudahan akhir kalimah yang kita lafazkan itu adalah kalimah yang agung, la ilaha illallah. Mudah-mudahan itulah yang kita akan dibangkitkan tanda beriman kepada Allah dan dibangkitkan bersama dengan orang yang beriman dan dipermudahkan jalan ke syurga Allah SWT, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa a'udzu bika min syarri الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا